Okey, hari ni saya nak share macam mana kita nak jawab soalan penyata kewangan yang mana kita kena buat penyata kewangannya. Okey, contoh soalan dia adalah macam ni. Okey, kita lihat kat sini, imbangan duga yang berikut diambil daripada buku Wayne Enterprise pada 31 Mac. Okey, 20X1. Okey, kalau kita perhatikan kat sini dia bagi senarai imbangan duga lah. Kat sini imbangan duga, kemudian soalan dia dekat bawah ni ya. Okey, soalannya di bawah sini. Okey. Kita ada maklumat tambahan. Okey. Dan soalan dia meminta kita membuat akaun perdagangan dan untung rugi. Okey. Dan yang kedua, membuat penyata kewangan. Okey, sebenarnya ada dua soalan lah. Okey, so pertama sekali, bila kita jumpa je soalan yang kedua penyata kewangan ni, okey, first sekali kita akan tengok dia punya maklumat tambahan dahulu. Okey, sebab daripada maklumat tambahan ni kita perlu buat pelarasan. Jadi sebelum kita mula merekod ataupun buat penyata, kita kena buat pelarasan dulu. Okey, so kita lihat kat sini bawah ni pelarasan dia. Okey, maklumat tambahan yang perlu diambil kira. Okey, pertama, inventory pada 31 Mac bernilai 24,500 pada kos dan 27,000 pada harga pasaran. Okey, jadi kalau kita diberi dua pilihan, kita akan ambil nilai inventory akhir yang lebih rendah. So kita kena ambil nilai inventory akhir yang lebih rendah lah. Jadi kat sini kita akan pilih yang 24 punya ya. 24,500 ni. Okey, kita akan ambil yang ni lah. Okey, kemudian kita tengok lagi seterusnya. Okey, barang niaga berjumlah barang niaga berjumlah RM800 yang dikeluarkan daripada inventory. Okey, maksudnya diambil barang niaga telah diedarkan sebagai sampel untuk tujuan promosi. Tiada catatan dibuat bagi perkara tersebut. Okey, so kalau tak ada catatan maksudnya kita kena tambah. Okey, so setiap urus niaga sekurang-kurangnya mesti ada dua akaun yang terlibat. Okey, sekarang ni kita tahu kita ambil barang niaga. Okey, dan barang niaga tu diambil untuk tujuan promosi. Okey, so jadi kalau kat atas ni kita tengok ada tak akaun promosi kat sini. Okey, tengok ya, tak ada Okey, ada kat sini akaun promosi 1,200. Okey, tapi promosi yang 800 ini belum lagi dibuat catatannya. Jadi maksudnya kita perlu tambah dekat sini. So akaun promosi kat sini dia akan bertambah lah. Okey. So kat sini kita akan tambahkan 800. Okey. Pada akaun promosi. So jadi bila kita tambah 800, 1,200 tambah lagi 800, so kita akan dapat 2,000 lah. Okey, so nilai kat sini dia akan berubah menjadi 2,000. Okey. Okey, kemudian satu kita dah rekod dekat promosi, satu lagi dia akan efek akaun belian. Okey, bila kita ambil barang niaga, akaun belian akan berkurang. Okey, jadi kat sini pun kita kena buat pelarasan lah. Okey, dekat akaun belian kita kena tolak okey 800 daripada akaun belian ni. Tolak 800 daripada akaun belian. So bila kita tolak 800 daripada akaun belian, so kat sini belian jumlah dia 55,900. Jadi bila kita tolak 800, so tinggallah 55,100. Okey, so ini nilai belian yang terkini. Okey.
Okay, kemudian ini perasaan nombor 2. Okay, so jadi yang nombor 2 ni kita dah settle dah. Okay, so kita tengok next. Okay, next. Nota kredit RM200 yang dikeluarkan kepada seorang pelanggan kredit telah terlepas pandang dan tiada catatan dibuat dalam buku. Yang ni pun ketinggalan urus niaga juga. Okay, so nota kredit ni kalau kita bagi kepada pelanggan bermaksud ini adalah pulangan jualan. So kat sini kita ada pulangan jualan kan. So pulangan jualan yang 200 ni belum dicatat lagi, jadi kita kena tambahkan. Okay, jadi kita kena tambahkan pulangan jualan sebanyak RM200. Okay, so tambah kat sini RM200. Jadi amount dia daripada 320 tambah lagi 200, so dia akan jadi 520 lah. Okay, so ini adalah pulangan jualannya. Pulangan jualan. Okay, kemudian satu lagi, bila barang niaga dipulangkan oleh pelanggan ataupun kita punya ABT, jadi akaun ABT, hutang ABT tu akan berkurang. Jadi kita kena tolak juga daripada ABT. Okay, so kita cari ABT kat sini. So ABT kat sini ada 12,400. So kita kena tolak ya. Kita akan tolakkan pulangan jualan ni daripada jumlah ABT. Okay. So ini kita tolak berapa tadi? 200 ya. Tolak 200. Okay. So jadi kat ABT ni dia tak jadi lagi 12,400, tapi sebaliknya dah kurang 200, jadilah RM12,200. Okay. So yang adalah perasaan untuk yang nombor 2. Okay, kemudian kita tengok yang nombor 2 pula, nombor 3. Okay. Lepas tu kita tengok yang nombor 4 pula. Nombor 4 kat sini, akaun belum terima berjumlah RM500 tidak dapat dikesan dan jumlah tersebut dihapus kira sebagai hutang lapuk. So ini adalah hutang lapuk terbaru pada tarikh pelarasan. So yang ini pun kita kena tambahlah kepada hutang lapuk sedia ada. Okay, so kita cek hutang lapuk. Okay, dalam senarai ni kita tidak ada hutang lapuk. Okay, so kalau tak ada hutang lapuk, jadi kita akan tambah sendirilah di bawah ni yang baru. So kita letak dekat sini kat bawah ni hutang lapuk. Kalau ada dekat dalam senarai mengenuga kita tambah, tapi kalau tak ada kita tambahkan sendiri satu akaun untuk hutang lapuk. So hutang lapuk ni 500. Okay, 500. Kemudian hutang lapuk ini juga akan menyebabkan akaun ABT kita berkurang lah, sebab kita lupuskan hutang dia kan. Jadi akaun ABT berkurang, jadi balik dekat ABT tadi. ABT tadi kita dah tolak 200 kan. So kita tolak lagi 500 kat sini. Okay, yang ni tolak 500 yang ni disebabkan oleh hutang lapuk lah. Jadi tadi kita dah tolak dah jadi 12,200 kan. Okay, 12,200 ni sekarang tolak lagi 500, so dia akan jadi 11,700 So ni kena tukar jadi 11,700. Okay, itu adalah balasan untuk nombor 4. Kemudian nombor 5 pula kita ada kat sini. Insurans yang dibayar adalah bagi tempoh 1 Jun sehingga 31 Mei. Okey, sekarang kita kena bandingkan dengan kita punya tempoh perakaunan ni. Okey, so kalau kita tengok kita punya tempoh perakaunan ni adalah bagi tahun berakhir 31 Mac. 31 Mac, maksudnya jumlah 3 dah habis. Jadi insurans ni pula dia cover sehingga bulan 5. Jadi maksudnya kita ada insurans prabayar yang melebihi had kita punya tempoh perakaunan kan. Jadi untuk bulan 4, insurans bulan 4 dan bulan 5 yang kita dah bayar ni dikira sebagai insurans prabayar. Okay, jadi insurans prabayar ni kita kena asingkan. Okay, jadi kat bawah ni kita tambah item insurans prabayar.
Okey, insurans prabayar. Kita tambah kat sini bawah ni insurans prabayar. Okey. So macam mana nak kira? Okey, insurans prabayar tu kita tahu dia adalah untuk tempoh 2 bulan. Okey, maksudnya 2 daripada 12 lah. Okey. So kita darabkan dengan jumlah insurans yang dibayar. Okey, jumlah insurans yang dibayar adalah 1,500. Okey, so kita darab dengan 1,500. Jadi dekat sini kita akan dapat okey, kita dapat berapa ya? Okey, 200 setengah, 250. Jadi 250 ni adalah insurans prabayar. Okey. So insurans prabayar ni kita kena asingkan dan dekat insurans, belanja insurans yang 1,500 ni kita kena tolak lah. Okey, kita kena tolak 250 sebab 250 ini bukannya insurans untuk tempoh perakaunan semasa. Jadi perlu ditolak. Okey, kita tak boleh ambil. Kita cuma ambil jumlah insurans untuk tahun semasa sahaja. Okey. So jadi kita tolak 200 setengah kat sini. Jadi baki yang tinggal ataupun insurans untuk tahun semasa hanyalah 1,250. Okey. Alamak, kejap. Tak keluar. Okey, 1,250. Alright. Okay, so kita dah buat perasaan untuk insurans. And then seterusnya nombor 6 kita ada balasan faedah atas pinjaman ialah 6% setahun. Okey, so kita tengok kat sini faedah atas pinjaman kat sini ialah 1,125. Okey, jadi kita kira faedah atas pinjaman kalau 6% setahun ni berapa? Okey. So untuk pengiraan faedah atas pinjaman, okey, sama dengan 6%. Okey, darab dengan, okey, kita tengoklah pinjaman dia berapa ya. Okey, pinjaman, cari pinjaman sekejap. Mana dia pinjaman? Okey, pinjaman bank. Matang 31 Disember. Okey, matang 31 Disember. 25,000. Okey, 25,000. So kita darab dengan 25,000 lah kat sini. Okey, jadi 6% darab dengan 25,000. 1,500. Okey, maksudnya setahun faedah atas pinjaman ialah 1,500 sahaja. Okey, jadi kalau kita tengok dekat atas ni dia baru bayar 1,125. Maksudnya wujudnya faedah atas pinjaman belum bayar. Okey, so kat atas ni kita kena tuliskan faedah atas pinjaman yang sebenar. Yang sebenar untuk setahun sebenarnya 1,500. Jadi yang kita kena rekod dalam akaun terugi adalah 1,500. Kita tak boleh rekod 1,125 sebab dia tak cukup. Okey, jadi dekat sini kita kena tambah satu lagi item iaitu faedah atas pinjaman belum bayar. Okay, saya letak dekat sini lah. Faedah atas pinjaman belum bayar. Saya tulis di sini ya. FAP untuk faedah atas pinjaman belum bayar. Okay. Semua pelarasan kalau boleh kita letak di setempat dekat dengan imbangan luka. Sebab senang kita detect. Senang kita detect. Okey, jadi yang belum bayar ni kita cari dia punya beza lah. 1,500 tolak dengan 1,125, so dapat 375. So 375 ni adalah faedah belum bayar. Okey. Okey, so nombor 6 settle. Okey, kita tengok nombor 7 pula. Alasan pejabat disenilai pada kadar 20% setahun mengikut kaedah baki berkurangan. Okey, so kita kena kira susut nilai
Susun nilai untuk alatan pejabat. Okay, kita cari dia punya. Okay, so kat sini nilai dia. Okay, jadi untuk susun nilai ni saya tulis kat atas pula. Okay, sebab kat bawah tadi ruang dah penuh dah. Kita tulis kat atas ni. Okay, susun nilai alatan pejabat. Saya buat shortcut je, senang. Alatan pejabat. Okay, cara pengiraan dia 20%. Okay, kalau kaedah perkembangan maksudnya kos kita kena tolak dengan SNT dulu susun nilai terkumpul dulu So kat sini alatan pejabat kosnya ialah 28,000. Okay, 28,000. Kemudian susun nilai terkumpul alatan pejabat pula ialah 5,600. So tolak dengan 5,600 lah. Okay. Okay, so ni kalau kita darat dengan tempoh, setempoh dia 12/12 ataupun setahun ni. Okay. So yang ni pengiraannya. Okay, tolak dulu 28,000, tolak dengan 5,600 and then kita harapkan dengan 20%. So kita akan dapat 4,480, 4,480. Okay, ini susun nilai untuk alatan pejabat. Okay, so bila kita dah kira susun nilai, jangan lupa tambahkan susun nilai ni kepada susun nilai terkumpul yang sedia ada. Sebab nanti kita nak kena rekod di dalam PKK kan. Jadi kita tambah siap-siap. Okay, kat sini kita akan tambahkan dengan susun nilai untuk tahun semasa lah. So tambah dengan 4,480 Okay, jadi kita akan dapat susun nilai yang terkini ialah 10,080. Okay. Okay, ini untuk kita rekod dalam PKK nanti. Okay, lepas tu akhir sekali kita ada peruntukan hutang lagu diselaras kepada 5% atas akaun belum terima. Okay, kita kena kira peruntukan hutang lagu pula. Okay, so untuk peruntukan hutang lagu kita tulis dekat atas juga. Okay, kat sini THR peruntukan hutang lagu sama dengan, okay, naik atas sikit. Okay, sama dengan. Okay, peratusannya 5% 5% daripada akaun belum terima. So kita punya ABT ambil yang terkini 11,700 ni. Okay, ambil yang terkini. So 11,700 darabkan dengan 5%, so dapat 585. So ini adalah peruntukan hutang lagu untuk tahun semasa. Okey, kemudian kalau kita perhatikan peruntukan hutang lagu pada tahun sebelumnya adalah 450. Jadi daripada 450 dia bertambah jadi 585. Jadi kat sini kita ada penambahan hutang lagu kita panggil. Okey, kalau dia bertambah kita namakan dia penambahan hutang lagu. Okey, penambahan hutang lagu ni adalah belanja dalam untung rugi. So yang ini penambahannya kita cari dia punya beza lah 585 tolak dengan 585 ni kita kena tolak dengan 450. Okey. So kita akan dapat penambahannya sebanyak RM135. Okey. So ini adalah belanja. Kita kena rekod di dalam untung rugi nanti. Okey, so sekarang kita dah settle dah semua pelarasan. Okey. So bila kita dah habis semua pelarasan, so apa yang kita buat? Okey. Sebelum kita rekod untuk memudahkan kita punya kerja, kita akan categorize. Okey. Saya panggil categorize. Kita categorize setiap item dalam imbangan dua ni termasuk pelarasan yang kita tambah tadilah. Okey, tujuannya untuk memudahkan kita rekod mana yang nak masuk akaun perdagangan, mana nak masuk akaun untung rugi, mana nak masuk PKK. Okey. So, saya buat macam ni. Okey. So, untuk PHR ini kita akan rekod dalam PKK.
Okey, ni kita akan rekod dalam PKK. Di bawah aset ni sebenarnya adalah item kontra kita panggil item kontra. So kalau item kontra ni saya biasa guna simbol tolak nak menunjukkan dia adalah item kontra. Okey, biasanya adalah item kontra. Okey, kalau sesuai dengan item pejabat pula, ini adalah belanja lah. So kalau belanja saya labelkan dia sebagai B. Okey, B. B tu for belanja lah maksudnya. Okey. So yang ni adalah belanja. Kemudian kalau modal, okey, modal semua tahu modal adalah equity modal adalah equity. So kita label dia sebagai E lah, equity. So equity ni tempatnya di mana? Tempatnya kita akan rekod dia dekat dalam apa ni? Kita akan rekod dia dekat dalam PKK. Okay. Kemudian kita ada bangunan kos. So ini adalah aset bukan semasa ABS. ABS. So ABS ni pun sama juga. Kita akan rekod dia dekat PKK. Okey, sama juga dengan satu lagi yang bawah dia ni aratan pejabat. Okey, pun sama juga. Tapi kalau sesuatu terkumpul, yang ini adalah item kontra. Okey, item kontra. So item kontra saya tolak ya. Okey, tolak. Kita akan buat tolak. Okey, padam letak tanda tolak. Okey, tolak untuk menunjukkan dia adalah item kontra lah. Okey, sesuai terkumpul item pejabat. Kemudian inventory. Inventory setakat April ni adalah inventory awal. So kalau inventory awal ni kita hanya masukkan dalam akaun perdagangan. So P ni adalah untuk perdagangan. Okey, P ni adalah untuk perdagangan. Kemudian ABT pula. ABT adalah kategori aset semasa. Okey, aset semasa. Kalau aset semasa ni saya tulis A je. Okey, kalau awak nak tulis AS kan, boleh juga saya biasa tulis A je lah untuk aset semasa. Kalau aset bukan semasa tu saya letak ABS. Okey. Kemudian peruntukan hutang ragu tadi, okey, yang ni yang tahun lepas punya tapi yang penambahan hutang ragu ni, ini adalah belanja. Okey, ini adalah belanja. So belanja kita akan rekod dekat untuk rugi Okey, kemudian kita ada akaun belum bayar. Akaun belum bayar adalah akaun liability. Liability semasa. Okay, liability semasa saya tulis L sahaja. Liability semasa. Kemudian bank. Okey, bank kat sini perhatikan. Bank kita, dia punya baki dekat sebelah kredit. Jadi kalau baki kat sebelah kredit, maksudnya dia pun adalah liability juga. Liability juga. So bank liability, dia bukan asset. Dia liability sebab dia sebelah kredit. Okey, so kena notice tu. Okay, kena notice sebab bank ni dia boleh jadi debit, boleh jadi kredit. So kalau di sebelah debit tu adalah asset. Tapi kalau awak tengok bakinya dekat imbangan tu di sebelah kredit, so dia automatik dia akan jadi liability lah. Okay, kemudian tunai runcit. Okay, tunai runcit ini adalah aset lah, aset semasa So yang ini saya akan label A, aset semasa, okay, untuk tunai runcit. Okay, kemudian pinjaman bank matang 31 Disember. Okay, sekarang kita punya tempoh account ni 31 Mei kan. So ke 31 Disember ni di tahun yang sama adalah kurang daripada setahun. Jadi kalau pinjaman tu tempoh matang dia kurang daripada setahun daripada tarikh kita buat penyata. Jadi pinjaman ni akan dikategorikan sebagai liability semasa. Okey, so kita akan letak di bawah liability semasa ya, pinjaman bank ni. Okey, jauh pula pergi. Sini sikit. Okey. Kemudian kita ada belian dan jualan. Okey, kedua-dua belian dan jualan kita rekod dalam akaun perdagangan. So saya label P kat sini ya. Okey, mana dia? Okey, saya labelkan P.
Alamak, dah lari pula. Saya nak alihkan benda ni, yang lain pula lari. Okey, sekejap. Okey, sini ya. Okey. Kemudian next angkutan masuk. Okey, angkutan masuk pun dia kita akan rekod ke dalam akaun perdagangan juga. Dia adalah kos ujian kita panggil. Kalau angkutan keluar kita rekod dalam untung rugi. Tapi kalau angkutan masuk kita rekod dalam akaun ujian. Okey, kemudian kita ada pulangan jualan. Okey, pulangan jualan ni adalah akaun kontra, tapi kontra ni kita rekod dia dalam akaun perdagangan lah. Okay, dalam akaun perdagangan. Okey, so saya letak tolak P kat sini. Nak tunjukkan ni adalah kontra dekat akaun perdagangan. Okey. Kemudian insurans macam biasa, ini adalah belanja. Okey, ini adalah item belanja. Jadi kita rekod sini belanja. Okey, kemudian kita ada promosi. Promosi pun sama juga adalah item belanja. Okey, lepas tu kita ada gaji. Gaji pun item belanja. Okey, kemudian kita ada faedah atau pinjaman. Ini pun sama juga item belanja. Okey, tapi kat sini kita ada selit FAP ataupun faedah atau pinjaman belum bayar. Yang ini adalah liability semasa. Okey, so yang ini liability semasa. Ini akan masuk PKK. Okey, kemudian diskaun diterima. Diskaun diterima adalah hasil. Baru kali pertama kita jumpa hasil kat sini. Okey, ni hasil yang pertama lah. Okey, so hasil. Kemudian next kita ada sewa. Sewa adalah belanja lah. Okey, sewa adalah belanja. Okey. Oh, sekejap. Ini sewa sebelah kredit. Kalau sewa sebelah kredit bukan belanja, dia adalah hasil. Okey, sewa sebelah kredit adalah hasil. Okey, kemudian kita ada hutang lapuk. Okey, hutang lapuk adalah belanja. Okey, hutang lapuk adalah belanja. So yang ni kita labelkan dia B. Okey, insurans prabayar pula adalah aset semasa. So saya labelkan dia A. Okey, ni sebab saya type ni dia dalam bab sikit lah. Kalau kita tulis pakai pen laju je sebenarnya. Okey, saya buat macam ni nampak macam lambat kan. So, okey, kemudian satu lagi tadi dekat mana-mana kita ada inventory. So inventory akhir ni dia special sikit pasal kita akan rekod dia dekat dua tempat. Okey, pertama dekat akaun perdagangan dan satu lagi kita akan rekod dia sebagai aset semasa. Okey, sini pun kita kena label juga. Okey, so semua kita dah label, dah settle, barulah kita boleh mula buat kita punya penyata lah. Okey, so saya akan buat penyata seperti sini ya. Okey, kita punya penyata. Okey, tajuk dia senang je, awak ikut je sebiji apa yang soalan tulis lah. Kan. Okey, kalau soalan tulis akaun perdagangan untung rugi, awak ikutlah akaun perdagangan untung rugi. Kalau soalan kata penyata kewangan, ikutlah penyata kewangan. So yang ni dia tulis sebagai akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Mac 20x1. Okey, so ni dia minta je lah. Okey, kemudian kita ada sedia 3 kolom kan. Okey, 3 kolom. Okey, 3 laju, prepare 3 laju kat sini. Okey, so butir yang pertama start, perdagangan mesti start dengan jualan. Okey, kemudian bawah tu mesti tolak pulangan jualan. Okey, pulangan jualan. Okey. Kita tengok kita punya jualan tadi. Okey, mana kita punya jualan ni?
Okay, kita tengok daripada bawah lah. Okay, kita ambil jualan dia. Okay, so kalau bila kita dah categorize, sebenarnya senang kita nak cari. So kalau item yang kita nak record tu, dia untuk akaun perdagangan kan. Okay, so kita just cari P. P mana P? Kat sini, tu nampak kan? P kat sini. So kat sini jualan kita ialah 89,000. Lah ribu. Okay, 89, 125 tadi kan. Okay, lepas 95, kemudian kita kena tolak dia. Okay, pulangan jualan. Okay, pulangan jualan kita ada kat sini 520 520. Okay, ni sebenarnya awak kena buat bracket tapi sebab saya dah lupa dah setting untuk negatifkan item jadi tak perlu saya tulis, kena tolak je lah. Tapi sebenarnya kita kena tulis dalam bentuk kurungan Okay, so lepas tu kita garis and then kita akan kira lah. Okay, lepas kita tolak, so kita akan dapat jumlah dia 88,605. So ini adalah kita punya jualan bersih Okay, jualan bersih ni kalau tak tulis pun sebenarnya tak apa. Okay, kemudian kita akan tolakkan dengan item kos jualan. Ini tajuk lah. Okay, kos jualan. Okay, so kita punya kos jualan kat sini kita akan start dengan inventory awal dulu So inventory awal. Inventory awal kita kena tulis kat kolom tengah. So kita cari inventory. Okay, kita punya PP tadi. Okay, inventory awal kita kat sini 22,000. Okay, so 22,000. Okay, kemudian bawah ni belian. Okay, belian kita letak dekat kolom pertama. Okey, tadi kita pergi belian dia ialah 55,100. Okey, dia tak ada perangan belian. Okey, jadi kita terus tambahkan dia sebab tadi kita ada kos belian kan. Jadi kita terus tambah dia dengan anggota masuk anggota masuk ni sebenarnya adalah kos belian. Kita panggil item kos belian. Angkutan belian pula dah. Angkutan masuk, sorry. Okay, so angkutan masuk. Okay, mana dia tadi angkutan masuk? Kita cari kat sini. Okay, angkutan masuknya adalah 1,700. Okay. Jadi kena tambah 1,700. Okay, kita baris and then hasil tambah dia kita letak dekat tengah. Okay, so kita dapat 56,800, kemudian 56,800 ni kita tambah pula dengan inventory awal. Okay, kita tambahkan dulu ni. Tambah dengan inventory awal. So kita akan dapat kos barang untuk dijual. Okay, selepas tu bawahnya barulah kita akan tolak dengan inventory akhir. Okay, inventory akhir. So inventory akhir kita di maklumat tambahan tadi pergi balik kat sini 24,500. Okay. And then kita tolakkan dia untuk dapatkan kos jualan. So 54,300 ni kita panggil dia sebagai kos jualan. Inilah dia kos jualan. And then kita akan tolakkan jualan bersih dengan kos jualan ni tadi lah. Okay, kita akan tolakkan dia. So saya letakkan dia tolak kat sini Sebenarnya awak kena buat dalam kurungan So, kita tolakkan dia. Okay, jualan bersih tolak dengan kos jualan, kita akan dapat untung kasar. So ini adalah untung kasar lah. Kemudian kita sambung pula ke akaun untung rugi. So selepas untung kasar kita akan tambah dengan hasil. Okay, ni kita dah masuk akaun untung rugi lah kat sini. Start daripada sini. So hasil tadi tak silap kita ada dua hasil tadi kan.
Okey, pertama tadi diskaun diterima. Okey, diskaun diterima dan satu lagi tadi adalah sewa sewa diterima. Okey. Sebab mana tahu sewa diterima? Sebab di sebelah kredit. Sebelah kredit tu bermaksud hasil lah. Okey, so jadi kita akan letak bawah ni. Diskaun diterima dia 480, manakala sewa diterima pula 4,800. Kemudian kita akan jumlahkan ketiga-tiga ni daripada untung kasar sampailah sewa diterima. Sebab kita nak tahu jumlah hasil kita semua berapa. Okey, sudah dapat jumlah hasil. Bawah ni pula kita akan tolak dengan belanja. Okey, tolak dengan item belanja. So item belanja adalah item yang paling banyak sekali lah. Okey, so kita kena tengok balik daripada atas. Okey, tengok balik daripada atas, kita cari semua yang ada label B. Label B. Okey, tengok So yang first kali kita ada sud nilai Okey, so kita dari sini sud nilai alatan pejabat. Okey. So sud nilai alatan pejabat letak dekat tengah 4480. Okey, lepas tu next B kita ada okey, buat turun bawah lagi B okey ni. Okey, mana lagi B? Situ dia. Penambahan hutang ragu. Pastikan tak ada item tertinggal penambahan hutang ragu. So penambahan hutang ragu sebanyak 135. Okey, 135. Lepas tu kita cari lagi B. Okey, cari lagi B. Okey, so bawah ni lah kita ada banyak B kat sini dengan insurans. Okey, lepas tu kita ada promosi. Okey, and then kita ada gaji. Lepas tu faedah atas pinjaman. Okey. Kemudian hutang lapuk. So semua yang berlabel P tu kita masukkan. Okey. Ini kita letak dia punya amalah. Okay, untuk insurans 1250, untuk promosi 2000. Okey, kemudian untuk gaji 13,200. Okey, kemudian faedah atas pinjaman 1,500. Kemudian hutang lapuk 500. Okey, apa lagi? Kita tengok bawah ni ada lagi tak? Okey, dah tak ada dah. Okey, itu sahaja. Okey, so dah habis. And then kita garis. And then kita kira dia punya jumlah belanja Okey. Kira. So kita dapat yang ni. 23,065. Okey. Lepas tu yang ni kita akan tolak Tolak. So kena buat dalam kurungan. Okey, tolakkan jumlah hasil tadi, kita tolakkan dengan kita punya jumlah belanja. Okey, so ini adalah nilai untuk untung bersih. Okey, saudara untung bersih ni kena buat dalam lain lah. Okey, so maksudnya kita dah siap dah kita punya penyata yang pertama iaitu penyata akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, dah siap dah. Kemudian kita sambung pula dengan penyata kedudukan kewangan. Okey, pada tarikh yang samalah. Okey. So yang ni pun kita ada 3 laju 3 kolom. Okey, untuk penyata kedudukan kewangan kita akan start dengan aset bukan semasa dahulu aset bukan semasa. Okey, punya tajuk. And then kita senaraikan semua aset bukan semasa. So kita pergi naik balik dekat atas, keluar balik pada atas, kita cari ABS. ABS dan juga kontra yang terlibat. Okey, so ABS kita ada 2. Pertama bangunan. Okey, tapi bangunan ni tidak ada kontra. Kontra maksudnya kat sini ialah sud nilai terkumpul. Okey, bangunan tak ada kontra. So kita terus masuk sahaja dia punya kos tu 88,000. Okey, kat sebelah ujung ni.
Okay, tapi untuk alatan pejabat kita ada kontra dia. Kita kena tolak dengan susut nilai terkumpul alatan pejabat. Okay, alatan pejabat. Okay, so yang ni pengiraan ni kita buat dekat kolom kedua. Bila ada sub pengiraan ni, kita kena buat kat kolom kedua lah. Okay, so alatan pejabat tadi kosnya 28,000. Kemudian kita akan tolakkan dengan susut nilai terkumpul alatan pejabat. Total dia 10,080. Okay, ni yang kita dah siap kira tadi lah. Okay, so lepas tu kita garis dulu bawahnya, and then hasil tolak tu kita letak dekat kolom yang ketiga. Okay, kemudian kita akan jumlahkan aset masing-masing kita adalah. Okay, so kita tambah dua ni, bangunan dan juga alatan pejabat. Okay, so kita dapat hasil dia. Dan bawah kita sambung dengan aset semasa pula. Okay, kita sambung dengan aset semasa ya. Okay, semasa. Okay, kita draw balik daripada atas. Kita tengok aset semasa apa kita ada. Kita cari A. Okay, kita cari A saja. Kita label dengan A tadi. Okay, so A pertama ialah akaun belum terima. Okay, so akaun belum terima. Okay, akaun belum terima ni dia sebenarnya ada kontra. Kontra dia ialah kena tolakkan dengan peruntukan hutang lagu. Okay, jangan lupa kena tolakkan dengan peruntukan hutang lagu. Okay, so kita punya peruntukan hutang lagu tadi kita kira kat atas kan. Tadi 585. Okay, so jadi kena tolak dengan 585 Okay, kita buat sub pengiraan di kolom yang pertama. Okay, akaun belum terimanya ialah 11,700. Okay, gariskan hasil tolak dekat kolom kedua. Okay, macam ni. Okay, lepas tu kita sambunglah dengan aset semasa yang lain. Okay, so kita ada apa lagi? Kita ada tunai runcit. Okay, so kita letak sini. Tunai runcit. Tunai runcit sebanyak 180. Okay, kemudian apa lagi? Kita scroll lagi bawah, cari A. Okay, A. Apa lagi A? Okay, kita ada insurans prabayar. Kita ada insurans prabayar kat sini sebanyak 200,500. Okay, lepas tu scroll lagi. Kita ada ni juga. Jangan tertinggal yang ni. Inventory akhir. Inventory. Okay, so inventory akhir kita ada nilai dia 24,500. Okay, so itu semua kita punya aset lah. Aset semasa. So lepas tu kita totalkan kita punya aset semasa tadi. Okay, totalkan semua daripada ABT ni sampailah ke inventory akhir. Okay, dah total bawah ni pula kita kena tolak dia dengan liability semasa. So ini format Kalau PK dalam bentuk penyata ni, memang kena buat macam ni lah. Aset semasa kena tolak dengan liability semasa. Okay. Okay, kita kena balik. Tengok balik daripada atas. Sebab kita nak cari L pula. L. Okay, L. Okay, L kita yang pertama ialah akaun belum bayar. Okay, akaun belum bayar. Okay, so akaun belum bayar, kita letak dekat kolom first ya. Akaun belum bayar kita ada 10,400. Okay, lepas tu kita ada juga bank. Okay, bank kita kat sini bukannya asset tapi liability. Okay, 3670. Yang ni kita panggil overdraft lah. Biasa kita panggil overdraft. Kemudian kita ada pinjaman bank. Okay, pinjaman ni kenapa kita letak dia dekat liability semasa? Okay, saya dah cakap tadi sebabnya pematang dia kurang daripada setahun ya. Maka dia dikira sebagai liability semasa.
Okey, kemudian apa lagi kita ada, scroll lagi bawah, kita cari L. Ada lagi tak? L. Ada satu lagi. Faedah atas pinjaman belum bayar. Okey. Faedah, saya tulis shortcut je lah. Okey, faedah atas pinjaman belum bayar. Okey. 375. Okay, so itu sahaja kita punya liability. And then kita dah boleh jumlahkan kita punya liability lah. Okay, letak dekat kolom kedua untuk kita tolakkan dia. Okay, so total kan 4 item ni. So dapat ini. And then kita punya aset semasa kita tolak dengan liability semasa untuk dapatkan ni kena tak sebelah, sorry silap. Kat sebelah sini. Okay. Okay, yang ini kita tolak dulu ni. Okay. So yang ni kita dapat kita punya modal kerja. Modal kerja kita negatif ya. Okay, tak apa. Negatif tak apa. Okay, kemudian apa yang kita buat? Next step, kita tambahkan modal kerja ni tadi dengan kita punya aset bukan semasa. Ini adalah untuk kita dapatkan imbangan PKK kita yang pertama. So kita dapatlah jumlahnya 102,520. Okay, seterusnya kita akan sambung pula dengan equity pemilik. Okay, sebab kita nak cari kita punya imbangan yang kedua. Okay, so equity pemilik. Okay, format dia modal awal. Okay. Lepas tu tambah dengan untung bersih. Kalau dapat rugi kena tolak ya. Kalau dapat untung tambah, kalau rugi tolak. Okay, lepas tu nanti kita tolak ambilan. Okay, kita buat yang ni dulu. Okay, modal awal. Okay, modal tadi dekat atas kan. Modal 86,000. Okay, 86,000. Kita tambah dengan untung bersih. Untung bersih ni kita kena cari balik lah. Untung bersih tadi kita dapat berapa? Mana dia? Ni dia. 16,000 yang ni 16,520. Okay. Dan kita tambahkan keduanya. Okay. Betul kita tengok kita ada ambilan tak kat sini. Rasa macam tadi macam tak nampak ambilan kan. Ambilan tu item kontra. Kalau kita nak label, kita label tolak juga. Macam SNT, macam senilai, penterang terabur sebab dia item kontra. Tak ada kan? Jadi ini saja. Kemudian kita tak ada liability lepas masa sebab tadi pinjaman kita dah masuk dekat liability masa. And then jumlah ini mestilah seimbang, sepatutnya seimbang dengan yang tadilah. Seimbang pun. Sama ya. So maksudnya kita punya PKK dah seimbang, dah settle, dah selesai. Okey, macam itulah cara kita buat penyata kewangan ataupun akaun perdagangan untung rugi dan juga penyata kedudukan kewangan. Okey, boleh faham? Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh komen ya dekat ruangan komen. Okey. Okey, itu saja setakat ni. Okey. Terima kasih kerana mengikuti. Okey.